Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. 5 cabaran awal untuk Perdana Menteri kita yang baru saja dilantik, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buat julung kali, kerajaan perpaduan akan mentadbir negara ini dan bersama-samanya ada sejumlah cabaran yang juga pertama kali perlu didepani. Malaysia kini menyenaraikan 5 cabaran utama yang paling awal yang bakal dihadapi oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nombor 1, kerajaan perpaduan secepat mungkin. Cabaran pertama Anwar adalah untuk menubuhkan kabinet perpaduan. Bagi sebuah kerajaan yang stabil, Anwar berdepan tekanan untuk memastikan agihan jawatan kabinet yang saksama. Jawatan yang paling diperlukan pada masa ini adalah Menteri Keuangan. Dia perlu untuk membentangkan semula belanjawan tahun 2023. Setakat ini ada petanda 2 rakan gabungan, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak, masing-masing akan mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri. Anwar juga perlu mencari jalan untuk menggabungkan janji pilihan raya yang dibuat ketiga-tiga gabungan atau meyakinkan BN dan GPS untuk menerima manifesto Pakatan Harapan. 2 pilihan raya 7 Disember. Penerimaan terhadap pentadbiran Anwar akan diuji dalam pilihan raya untuk Parlimen Padang Serai dan Dun Tioman pada 4 Disember ini. Lebih penting pastinya di Padang Serai. Walaupun bersama sebagai kerajaan di peringkat persekutuan, Barisan Nasional dan Warisan yang telah memberi sokongan kepada Anwar turut meletakkan calon di situ. Sementara keputusan itu telah dibuat, langkah menarik semula calon mereka akan dilihat sebagai semangat muhibah antara mereka. Namun, jika PH tewas di situ, ia boleh dilihat sebagai satu referendum kecil terhadap Anwar, terutamanya jika calon Perikatan Nasional blok pembangkang terbesar yang menang. Belanjawan mini 19 Disember. Anwar menyatakan akan memanggil sidang Dewan Rakyat pada 19 November. Maafkan saya, pada 19 Disember. Dengan agenda awal adalah undi percaya terhadapnya. Usul itu lebih kepada simbolik memandangkan majoritinya akan diuji apabila ahli parlimen mengundi untuk rang undang-undang belanjawan mini bagi meluluskan belanjawan pengurusan kerajaan, khususnya gaji penjawat awam. Sidang itu juga hampir pasti menyaksikan usul Perdana Menteri untuk seorang speaker yang baru. Kedua-duanya perlu untuk diluluskan dengan majoriti mudah. Jika ia gagal diluluskan, ini bermakna Anwar tiada majoriti di Dewan Rakyat dan seorang Perdana Menteri baru perlu dicari. Perhimpunan Agung UMNO 21 Disember ini. Jika Anwar berjaya melepasi ujian itu, cabaran seterusnya adalah jika rakan barunya dalam UMNO dapat meyakinkan akar umbi parti itu untuk menyokong kerajaan perpaduan. Perhimpunan Agung UMNO dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Disember ini. Sejak tahun 1998, acara tahunan ini menjadi medan untuk menyerang Anwar. Sebagai pembuat keputusan tertinggi dalam UMNO, perwakilan parti boleh memutuskan untuk kepimpinan tertinggi menarik diri daripada kerajaan perpaduan dan membawa kepada keruntuhannya. Dengan 26 kerusi, UMNO merupakan gabungan ketiga terbesar dalam kerajaan perpaduan. Perwakilan parti juga boleh menggantung atau menyingkirkan mana-mana pemimpin, seterusnya mengangkat pemimpin yang menentang kerjasama dengan Pakatan Harapan. Bagaimanapun, menentang kerajaan perpaduan membawa risiko menjejaskan hubungan dengan Istana Negara. Pilihan Raya Negeri PRN bermula Mac 2023. Jika Anwar mampu melepasi cabaran musim tengkuju ini, cabaran seterusnya yang bakal dihadapinya adalah PRN di 6 negeri, yaitu Kelantan, Terengganu, Kedah, Pahang, saya ulang semula, Kelantan, Terengganu, Kedah, Penang, Selangor dan Negeri Sembilan. PRN ini akan menguji sama ada PH dapat memeterai kerjasama pilihan raya dengan BN atau tidak.
Jika gagal, berdasarkan keputusan PRU15, ia hampir pasti menjamin kemenangan Perikatan Nasional di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Ia juga menedahkan negeri yang ditadbir Pakatan Harapan dengan risiko jika berlakunya pertembungan banyak penjuru. Itulah 5 cabaran utama pertama yang akan perlu diselesaikan, perlu dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Perikatan Nasional sudah pun menjadi pembangkang secara sah. Walaupun begitu, Anwar Ibrahim kerana baik hatinya Anwar Ibrahim, dia tetap mengatakan bahawa kalau Perikatan Nasional mau bekerjasama dengan kerajaan perpaduan ini, beliau tetap terbuka. Tapi pada pendapat saya, kerjasama itu bagus. Tapi kalau Perikatan Nasional mau masuk ke dalam kerajaan perpaduan, pada pendapat saya lebih baik mereka jadi pembangkang. Lebih baik mereka terus jadi pembangkang yang berkesan, pembangkang yang kuat, pembangkang yang stabil, pembangkang yang menjadi semak dan imbang untuk kerajaan. Kenapa saya katakan begitu? Sebab sebaik manapun kerajaan Anwar Ibrahim, perlu ada pembangkang yang kuat supaya mereka boleh menjadi watchdog, boleh menjadi semak dan imbang untuk kerajaan perpaduan ini. Tidak ada kerajaan yang perfect. Sebab itu perlu ada pembangkang yang kuat. Dulu ketika Anwar Ibrahim menjadi ketua pembangkang, mereka berjaya menjadi ketua pembangkang, mereka berjaya menjadi blok pembangkang yang amat kuat dan stabil. Itulah yang perlu di dalam negara yang demokrasi, supaya ada seimbang, ada semak dan imbang di dalam negara Malaysia. Supaya kalau ada kesilapan yang dibuat yang tidak disedari oleh kerajaan, ada orang yang tegur, ada orang yang beritahu, kamu salah, ini patut tak begini, ini patut begini. Ada tempat rakyat untuk menyuarakan, memperbetulkan kesilapan kerajaan. Kerana rakyat memerlukan suara membangkang di parlimen. Bukan semua yang dilakukan oleh kerajaan mungkin disukai oleh rakyat. Jadi kerana itu perlu untuk ada suara daripada pembangkang melalui ahli-ahli parlimen pembangkang. Kerana itu pada pendapat saya tidak pasti apa pendapat kamu. Tapi pada pendapat saya, lebih baik Perikatan Nasional janganlah masuk kerajaan, supaya jadi pembangkang yang berkesan. Walaupun begitu, saya setuju juga dengan apa yang dinyatakan oleh pembangkang terkini ini, yaitu di Perikatan Nasional, supaya pembangunan di tempat pembangkang pun tidak dipinggirkan, malah tetap diberikan keadilan yang sama. Sudahlah dengan cerita yang lalu, di mana yang membangkang selalunya susah untuk mendapatkan budget yang baik. Tapi pada pendapat saya, Anwar Ibrahim perlu memulakan satu tradisi yang baru di negara Malaysia, yaitu tidak membelakangi tempat di mana ada pembangkang. Mereka pun tetap rakyat Malaysia, dan ada juga rakyat Malaysia yang menyokong Anwar di sana. Yang ada juga menyokong Pakatan Harapan di sana, cuma saja tidak menang. Jadi tidaklah adil untuk mereka semua mendapat layanan yang kurang dibanding dengan tempat yang kerajaan. Pada pendapat saya perlu ada keadilan. Adil untuk memberikan mereka budget yang adil. Untuk memberikan budget yang sama, itu terpulang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Of course lah, tempat yang kerajaan, of course, mungkin dia boleh lebih sedikit. Sebab itu adalah adil. Kerajaan punya kuasa. Tapi untuk saksama, itu kurang pasti. Adil dan saksama tidak sama ya. Adil itu adalah adil, tetapi saksama itu sama rata.
Ndak juga ngam kalau sama rata. Jadi yang penting mereka tidak dipinggirkan. Yang penting mereka tetap dibela. Kemajuan di tempat itu patut juga untuk mendapat tempat yang baik di kerajaan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share.